So, kita tengok bahagian J. Bahagian J, cari hasil tambah N sebutan pertama bagi setiap janjang geometri berikut. Okay, so untuk cari hasil tambah N sebutan pertama ni, kita perlu tahu formula dia dulu. So, saya tuliskan formula dia. Formula dia Sn sama dengan An tolak 1 bahagi A tolak 1. So, biasanya kita guna formula ini kalau A dia lebih besar daripada 1. Kita ada satu lagi formula, Sn sama dengan 1 tolak An bahagi 1 tolak A. Dan biasanya kita guna formula ini jika A kurang daripada 1. Okay, so kita tengok contoh. Kita ada 5, 10, 20 dan kita nak cari hasil tambah 8 sebutan pertama. Maksudnya S8. S8 lah. So, dia cakap hasil tambah N sebutan pertama, maksudnya kalau S8 kan. Kalau kita ada S8 di sini, maksudnya kita tambah dari sebutan pertama, kedua sampai ke 8. Okay. Mesti mula dari sebutan pertama. So, kalau kita guna formula Sn2 kita mesti mula dari sebutan pertama. So, kita tengok caranya. A sama dengan 5. A sama dengan, okay, nak cari A ni, nisbah sepunya, kita guna 10 bahagi 5, kita dapat 2. So, kita ada 5 dan 2 sebagai nilai kita, A dan A. So, kita dapati A kita sama dengan 2. Dia lebih besar daripada 1. So, kita guna formula ni. Okay, so, saya tuliskan S8. So, N ialah 8. So, saya masukkan nilai secara terus ke dalam formula. A ialah 5. 2 kuasa 8 tolak 1, 2 tolak 1. Selepas tu kita tekan kalkulator secara terus dan kita akan dapat jawapannya. Okay, so 2 kuasa 8 tolak 1 darab 5 bahagi 1. Okay, 1275. Ini hasil tambah 8 sebutan pertama. So, kalau kamu tengok nota di bawah ni, dia beri satu formula saja. Okay, so dan dia cakap di sini A lebih besar daripada 0. Bagi saya lebih suka buat macam ni. A lebih besar daripada 1 guna ni. A lebih kecil daripada 1 guna ni. Okay, so jangan lupa A ni boleh jadi nombor negatif juga. So, kena ingat tu juga, boleh jadi nombor negatif. Okay, so mari kita teruskan muka surat seterusnya. Okay, pada muka surat ni kita ada contoh lagi. Okay, contoh di sini B pula. Dia pun bagi formula kita. Bagi formula dekat sini. Dia cakap A lebih kecil daripada 0 guna ni. Boleh jugalah. Okay, so ikut suka hati kamu. So, maksud saya ikut suka hati ya, maksud saya kita ada dua formula Sn kan. Satu An tolak 1, A tolak 1. Satu lagi 1 tolak An, 1 tolak A. So, kalau kamu tak ikut ini, tak apa punya. Jawapan dia memang sama. So, maksudnya formula kamu boleh pilih secara bebas. Nak guna mana satu, tak ikut ketaksamaan ini pun tak apa punya. Pada akhirnya jawapan dia sama. Okay, saya beri satu contoh di sini ya. Okay, so inilah dia. A4, A ialah negatif 12 bahagi 4. Saya ambil sebutan kedua bahagi sebutan pertama, saya dapat negatif 3. N 10. So, katakan saya
tunjukkan dua formula. So, formula yang saya nak guna di sini ialah ini. Dan nanti saya buat di tepi ni, saya guna ini pula. Kita tengok perbezaan dia. Okay, so saya ganti masuk nilai 4, 1 tolak negatif 3 kuasa 10 bagi 1 tolak negatif 3. Okay, so kita dapat, guna kalkulator lah secara terus. Saya tahu 4 ni boleh potong dengan 4 di bawah ni. Bawah tu akan dapat 4. So, kita perlu kira bahagian dalam kurungan saja. Maksudnya pada akhirnya kita akan dapat negatif 59048. Dapat nilai ini. So, kalau saya guna formula ini pula, so saya masukkan nilai 4 negatif 3 kuasa 10 tolak 1 negatif 3 tolak 1. Perbezaan dia ialah kalau kamu tak ikut ketaksaman tu, kamu akan dapat nombor negatif di bawah. Okay, rasanya macam tak sedap tengok negatif di bawah. Ini nombor positif di bawah. Rasanya lebih sedap, tapi tak ada perbezaan. So kita tekan kalkulator kan, semua akan diselesaikan secara automatik. So contohnya bawah ni saya dapat negatif 4. So 4 bagi negatif 4 dapat negatif 1. Negatif 1 darab dengan ni pula. So saya tekan kalkulator. Negatif 3 kuasa 10 tolak 1 darab dengan negatif 1. Okey, dapatlah nilai yang sama. Maksudnya negatif 59048. So, itulah dia. Pilihan formula tu tak penting sangat. Yang penting kamu tahu ada kewujudan dua formula, dan itu saja sudah cukup lah. So, kita tengok bahagian K pula. Bahagian K ya. Bahagian K ini, cari hasil tambah sebutan berturutan yang ditetapkan bagi setiap jenjang geometri berikut. Maksudnya kita nak cari dia sebenarnya ada bahagian ni ya. Sekejap saya tengok apa yang sudah hilang dari bahagian itu. So itu soalan bahagian K. Oh ya, satu bahagian sudah hilang. Soalan dia sebenarnya dia nak kita cari T5 tambah T6 tambah T7 tambah T8 tambah T9. So bahagian ni sudah hilang. So saya buat balik bahagian ni. So nak cari hasil tambah sebutan ke-5 hingga sebutan ke-9. Mula-mula kamu fikir macam ni ya. Kalau saya nak cari S9 kan, kita dapat T1, T2 tambah sehingga T9. So dah lebih ada 4 sebutan lebih di depan. T1, T2, T3, T4 kita tak mau. Sebab kita nak T5 sampai T9 saja. T1 sampai T4 kita tak mau sebutan tersebut. So kita tolakkan S4. T1, T2, T3, T4. So kita tolakkan 4 sebutan pertama daripada S9 ni, dan kita dapatlah ni. So saya buat macam ni ya. Sebutan ke-5 tambah sehingga sebutan ke-9 sama dengan S9 tolak S4. Dan S9 guna formula. So, saya tengok dulu A ialah 2,
A ialah 8 bahagi 2, 4. Okay, so saya dapati A kita lebih besar daripada 1. Saya nak guna formula Sn sama dengan A n tolak 1, A tolak 1. Nak guna ni ya. Okay, so kalau kamu nak guna ini, tak apa. Pada akhirnya jawapan sama, hanya bawah tu jadi negatif. Okay, kalau saya ikut ketaksamaan yang ditetapkan, bawahnya positif. Okay, so tak ada perbezaan banyak. So saya guna formula yang saya tuliskan tu. So A ialah 2, A 4, 4 kuasa 9 tolak 1, 4 tolak 1, tolak S4 lah, S4 2 A4, 4 kuasa 4 tolak 1, 4 tolak 1. Okay, so sekarang saya guna kalkulator, tekan terus. Tolak 1 darab 2 bagi 3. So yang depan tu dapat ini, yang belakang tu dapat 170. Pada akhirnya dapat ini. Macam tu lah. So sebagai lebih okay, saya tunjukkan sedikit saja untuk soalan 1 dan 2 ni. Okay, soalan 1 ni, kalau kita nak buat S8, sebab kita nak tambah sampai sebutan ke-8 lah, tolak 3 sebutan yang depan tu. Kita tak mau 3 sebutan pertama, tolak S3 dan seterusnya. Okay, untuk ini pula soalan 2 pula, kalau dia tanya macam ni, kita guna S10. So S10 ialah sebutan pertama sampai sebutan ke-10. Tetapi kita tak nak 5 sebutan di depan dia. So kita perlu tolakkan S5. Dan kita guna formula nanti. So itulah contoh lah. Dan saya tak buat yang bahagian seterusnya. Saya biarkan kamu cuba sendiri ya. Okay, kita tengok bahagian I pula. Cari hasil tambah hingga ketak terhinggaan bagi setiap jenjang geometri berikut. So maksudnya ketak terhinggaan ini maksudnya infinity. So maksudnya kita tambahkan sebanyak yang mungkin. Okay, sebanyak yang mungkin lah. Tapi dia ada satu syarat. A kita sentiasa di antara negatif 1 dengan 1. Maksudnya nilai nombor ni dia akan menjadi semakin kecil. Tengok 9, 3, 1, lepas tu 1/3 dia jadi semakin kecil lah. Contoh lagi, ini pun sama. Tengok nilai saja. Tambah atau tolak tu tak perlu tengok. Okay, tengok nilai saja 5, 2.5, 1.25. Nilai dia sentiasa menjadi lebih kecil. Okay, kalau dia sentiasa menjadi lebih kecil, maksudnya A dia di antara negatif 1 dengan 1. Dan kita boleh cari hasil tambah hingga ketak terhinggaan. Maksudnya S infinity lah. Boleh cari ini. Okay, dengan menggunakan formula ni. So contoh 9, 3, 1 A9 R. Ini top bahagi ni 3 bahagi 9 dapat 1/3. Okay, nak cari S infinity 9 bahagi 1 tolak A. Tekan kalkulator dapat ni. Bila dapat ni, maksudnya apa? So, saya cuba jelaskan. Nilai ni 13.5. So maksudnya kalau saya tambahkan 9 tambah 3 tambah 1 tambah 1/3 tambah 1/9 tambah 1/27 1/81 dan seterusnya.
saya tambah sebanyak yang mungkin, kamu akan dapati hasil tambah dia lebih kurang nilai ni. Lebih kurang. Okay. Kalau kamu ambil lebih banyak sebutan, dia akan mendekati nilai ni. Okay. Kalau kamu tak ambil banyak sebutan sangat, dia akan jauh sedikit daripada nilai ni. So, semakin banyak sebutan yang kamu ambil, semakin dekat dengan nilai ni. Dia tak akan melebihi nilai ni. Sebab sebutan di belakang sangat-sangat kecil. So, tak akan melebihi nilai ni. Okay, so, itulah hasil tambah hingga ke tak terhinggaan. Dia untuk nilai yang semakin kecil saja. Okay, so, kita tengok contoh lagi. Kalau dia tanya macam ni. Okay, so, kamu perlu ambil ni sebagai sebutan pertama, ini sebutan kedua, ini sebutan ketiga. Dia macam tambah. Okay, so A 5, A negatif 2.5 bahagi 5 dapat negatif setengah. Okay, so A kita memang di antara ketaksamaan ini. Okay, so kita boleh guna formula ini untuk cari hasil tambah hingga ke tak terhinggaan. So maksudnya S infinity sama dengan A bahagi 1 tolak negatif setengah. Lepas tu tekan calculator. 5 bahagi 3/2 dapat 10/3. Okay, so itulah dia 10/3. Okay, so semua ni lebih kurang sama saja. Okay, so kita teruskan muka surat seterusnya. Okay, kita tengok aplikasi hasil tambah hingga ke tak terhinggaan tu. So aplikasi dia, kita boleh tukarkan nombor perpuluhan jadi semula ni. Maksudnya macam ni lah. Dia berulang. Tempat perpuluhan dia berulang. Ada titik di atas ni, maksudnya dia berulang. 3 ni berulang. Okay. So apa yang kita nak buat? Kita wujudkan satu hasil tambah ke tak terhinggaan. Pastikan dia janjang geometri. So kita buat macam ni. Cara kita nak wujudkan 3 sebutan ni, kamu tengok kalau dia guna satu digit yang berulang, kita buat satu digit, 3, satu digit saja, 3. Kalau dia 3 digit yang berulang, kita buat macam ni. Contoh 316, 316, 316. So dia 3 digit yang berulang pada case ni. Kita buat macam ni, 316. Kita ambil 3 digit sekaligus sebagai sebutan pertama. 0000316. Ini sebutan kedua. Kita pun ambil 316 sebagai sebutan kedua. Dan 0.000000316 dan seterusnya. So setiap sebutan kita ambil 3 digit. Kalau 3 digit berulang macam ni. So kita ambil 3 digit, 3 digit dan 3 digit. Ini satu digit yang berulang, kita ambil satu digit, satu digit, satu digit. Okay. So itu perbezaan dia. So bila kita sudah buat hasil tambah ke tak terhinggaan ini, dari sini kita dapat A dia. A 0.3. Boleh cari A juga. A ialah ini bahagi ini. So 0.03 bahagi 0.3 dapat 0.1. A 0.1. Lepas tu masukkan ke formula. A 1 tolak A. Dapatlah ni. Okay. So maksudnya 0.33333 ni ialah 1/3.
Okay, so tengok ni pula. Selepas kita wujudkan hasil tambah ketak terhinggaan, kita pastikan nilai A dulu 3.16 0.316 dan A ialah, okay, kita bagi 0.000316 bagi 0.316, kita dapat 0.001. Itu A kita. Dan kita guna formula A bahagi 1 tolak A. Dan bila kamu tekan semua ni, kamu akan dapat satu pecahan 316,999. So kita boleh check sama ada ini betul atau tidak. Kita guna calculator, tukarkan ini ke pecahan, pastikan kamu dapat balik ni. Boleh check dengan senang ikut calculator. Kalau calculator saya nak tukar dia ke pecahan, nak tukar dia ke tempat perpuluhan, saya perlu tekan ini saja. Saya tekan ni lah. Bergantung kepada calculator apa yang kamu guna lah. Saya guna calculator FX570EX lah. So tekan ini, dia boleh tukar balik ke tempat perpuluhan macam ni. Boleh check lah kalau sama betul. Okay, so ya, kita tengok C pula. C, keadaan dia berlainan sikit. 1.2 ni tidak berulang. Yang berulang tu 48. So maksudnya dia macam ni. Dia macam 1.2 48 48 48. So bila kita nak wujudkan hasil tambah hingga ketak terhinggaan, 1.2 ni kita asingkan. Dan lepas tu 0.048 0.00048 0.0000048. So bila kita nak guna formula hasil tambah hingga ketak terhinggaan itu, kita gunakan dia pada bahagian ini saja. Yang depan tu tak perlu buat apa-apa, tulis semula saja. Yang belakang tu, sini sampai habis, ini kita guna formula. Dan kita nak tentukan dulu. A ialah 0.048, A kita bahagi 0.00048 bagi 0.048, dapat 0.01. Okay, so formula kita S infinity sama dengan A 1 tolak A. Formula ini untuk bahagian di belakang saja. So 0.048 bahagi 1 tolak A. Dapatlah ni. Dan kita guna calculator. Bila kita tekan calculator, kita tekan semua sekali dan kita akan dapat 206,165. Dapatlah ini. Kalau nak check, kita boleh tekan ini. Tekan ni, dia akan tukar ke tempat perpuluhan. Kalau sama, betul lah. So itulah aplikasi hasil tambah hingga ketak terhinggaan itu. Okay, so kita teruskan. Sekarang sampai sini, inilah penyelesaian masalah. Biasanya lebih susah berbanding dengan keadaan tadi. Okay, so saya buat ulang kaji dengan cepat dulu. Janjang geometri ni kita ada Tn sama dengan A n tolak 1, ada Sn sama dengan A n tolak 1, A tolak 1, atau A 1 tolak An 1 tolak A
ada S infinity sama dengan A 1 tolak A. Okay, ada 4 formula yang penting. Kalau kita tahu 4 formula ni, kita boleh tengok macam mana kita nak selesaikan masalah di sini. Soalan pertama, cari nilai N terkecil dengan keadaan hasil tambah N sebutan pertama bagi 1, 2, 4 melebihi 2 juta. 2 juta. Okay. So, melebihi 2 juta. Maksudnya, melebihi 2 juta. Kita tulis macam ni ya. Guna ketaksamaan. Okay. So, kita nak cari, sebab dia cakap hasil tambah N sebutan pertama. Okay. Maksudnya SN. Okay. So, SN lebih besar daripada 2 juta. So, saya buat satu ketaksamaan macam ini dulu. Dan selepas tu, saya tengok nilai yang kita ada ni. Dari 1, 2, 4 ni, saya tahu A sama dengan 1, A sama dengan 2. Okay. So, saya pilih formula. Sebab A saya lebih besar daripada 1, saya guna formula ini. Saya guna formula ni di sebelah kiri. Saya dapati kita akan ada 1, 2 kuasa N tolak 1, 2 tolak 1. Lebih besar daripada 2 juta. Kita nak cari N. Okay. Cara nak cari N ni, kita selesaikan ketaksamaan ini. Okay. So, lepas tu kita cari N terkecil. Okay. So, nak selesaikan ni, ini 1 boleh abaikan. 2 tolak 1 pun dapat 1 boleh abaikan juga. So, kita hanya tengok ini saja. So, 2 kuasa N tolak 1 lebih besar daripada 2 juta. Lepas tu 2 kuasa N lebih besar daripada 2 juta 1. Okay, 1 di sini pindah ke kanan, dapat ini. Okay, sekarang bila sampai sini, kita perlu guna logaritma. Okay, kita letak logaritma di kedua-dua belah. Kita guna logaritma asas 10 pada kedua-dua belah. Macam ni. Lepas tu, kalau kamu masih ingat, kuasa N ni boleh pindah ke depan. So, kita buat itu juga. N log asas 10 2 lebih besar daripada log asas 10 2 juta 1. Okay. Sekarang saya tahu hubungan di antara N dengan log ni ialah darab. Hubungan dia darab. So, bila saya pindahkan ini ke sini, dari darab dia jadi bahagi. Dan kamu perlu pastikan nilai ini positif. Kalau dia negatif, bila kamu pindah nombor negatif ke sini dan bahagi, ini perlu tukar kepada lebih kecil. Tapi saya tahu log 2 asas 10 ni nilai dia positif. Kalau positif, bahagi dengan nilai positif, tak perlu tukar. So, ketaksamaan dia kekal lebih besar. So, macam ni lah. Log asas 10 2. Jadi bahagi. Dan kita tekan kalkulator saja untuk bahagian ni. Log asas 10 2,000 2 juta bagi log asas 10 2 dapat 20.93. Okay. Bila dapat ini, kita perlu fahamkan ketaksamaan ini dengan cara ni.
N lebih besar daripada 20.93, maksudnya kita boleh terima 21, 22, 23 dan seterusnya. Kita boleh terima nombor integer dari 21 hingga semakin besar lah, kan? So kita nak N terkecil, so kita ambil 21. Okay, so jawapan akhir kita N terkecil sama dengan 21. Okay, so itulah dia. Okay, so kita tengok ini pula. Soalan 2. Penyelesaian masalah sekali lagi. Keadaan dia berlainan berbanding dengan soalan 1. So, hasil tambah hingga ke tak terhinggaan bagi suatu janjang geometri ialah 12. So, kita perlu fahamkan ini ialah S infinity sama dengan 12. Okay. Maklumat seterusnya, nisbah sepunya janjang itu ialah 2/5. Ini R. A sama dengan 2/5. Cari sebutan pertamanya, cari A. Okay, so kita tahu formula kita. Saya sudah tulis di tepi ni. Formula kita A 1 tolak A. Okay, saya gunakan formula ini di sebelah kiri. So A saya tak tahu. 1 tolak A. A saya tahu 2/5. Dan kita boleh selesaikan persamaan ini dan cari nilai A kita. Okay. So ini 36/5. So ini lebih senang berbanding dengan soalan 1. Okay, kita teruskan. Okay, kita ada lebih banyak masalah di sini. Okay, inilah dia. Dalam soalan SPM, dia pun suka tanya soalan macam ni. Macam soalan kebat. Okay, perlu fikir. Okay, kita tengok soalan ini. Raja di sebelah menunjukkan sebuah kotak yang mempunyai 20 petak untuk menyimpan wang. Syubha menyimpan AM1, AM2, AM4, AM8. So, bila kita tengok ni, kita tahu ini janjang geometri. Okay, so janjang geometri itu penting. So, maksudnya dia letak sini RM1, RM2, RM4, RM8. Lepas tu mungkin sini RM16. Dia kali 2 kan, RM32 dan seterusnya. Okay, so kita tengok A pula. Jika Syubha mempunyai RM5,000, hitung bilangan petak yang dapat dia isikan. Okay, ada 5,000. Okay, so kita perlu tahu macam ni. So kita ada 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. 5,000 tu jumlah. So kita nak cari N. Kita diberi SN 5,000 dan kita nak cari N. Okay, so kita kena selesaikan dia. Okay. So saya buat macam ni. SN sama dengan 5,000. 5,000 perlu ingat, mungkin kita perlu buat ketaksamaan untuk ni ya. Okay. Mungkin guna ketaksamaan atau persamaan. So maksud saya, kenapa saya cakap macam tu, kenapa mungkin kita nak guna ketaksamaan. Okay. Kadang-kala
kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Kita jumlahkan semua nilai ni. Mungkin kita tak boleh dapat 5,000. Mungkin kita dapat sedikit lebih kurang daripada 5,000 atau sedikit lebih besar daripada 5,000. Kita tak tahu lagi. Okay, so saya guna persamaan dulu. Nanti kita akan tahu sama ada kita boleh dapat tepat-tepat 5,000 atau tak dapat. Kalau n kita nombor bulat, maksudnya bila kita jumlahkan semua duit di sini, kita akan dapat tepat-tepat 5,000. Okay. So kita akan tahu nanti. So saya biarkan Sn sama dengan 5,000 dulu, dan saya ada formula Sn, saya tulis di sini. Sn sama dengan A n tolak 1, A tolak 1. Okay, so A kita 1, A kita 2. Okay, saya guna formula A n tolak 1, A tolak 1 sama dengan 5,000. Nak cari n pula. Sekali lagi, kita ada 1 di sini, boleh abaikan. 2 tolak 1 pun dapat 1, boleh abaikan. So yang tinggal ialah 2. 2n tolak 1 sama dengan 5,000. So 2n 5,001. Okay, bila saya buat sampai sini, saya sudah tahu. Saya jumlahkan duit di sini ya. Saya tak akan dapat tepat 5,000. Tak mungkin, sebab saya tengok persamaan ni pun saya sudah tahu lah, sebab 2 kuasa sesuatu tak boleh dapat ini punya. Okay, so ini memang ada tempat perpuluhan. Okay, so kita perlu buat ketaksamaan sebenarnya. Ketaksamaan. So macam mana kita nak buat ketaksamaan? Mungkin ini kita fikir nanti. Okay, saya teruskan dulu. So seperti apa yang saya cakap, dapat tepat 5,000 tak mungkin, sebab n kita bukan nombor bulat. So saya teruskan saja. Untuk selesaikan persamaan itu, saya letak log 10 di sebelah kiri dan log asas 10 di sebelah kanan. Dan n tu boleh pindah ke depan. Dan kita bahagi. Macam ni. Dan kita tekan kalkulator saja. Kita dapat 12.29. Okay. So bila kita dapat ini, kita perlu fikir, kita nak ambil 12 ke 13. Kalau kita bundakan nombor ni 12. Kalau saya tak saya tak guna cara bunda, mungkin 13 boleh ambil juga. So 12 atau 13, kita macam mana nak tentukan? Okay, ada cara dia. Okay, cara dia, cuba. Kamu boleh cuba. Cara nak cuba ni, dia ada 2 kemungkinan saja. N sama dengan 12 atau N sama dengan 13. Okay, so sebenarnya saya boleh bayangkan 13. 13 Okay, jawapan dia sepatutnya 13, bukan 12. Sebabnya ialah, kalau saya ambil 12, S12 ni saya
boleh jangkakan 4,000 lebih saja. N13 ni 5,000 lebih. Sedikit lebih besar daripada 5,000. Ini sedikit lebih kecil daripada 5,000. So, maksudnya ini tak cukup lah. Okay? Tak cukup untuk petak dia, tak cukup untuk letak semua duit tu. Okay? Kita nak 13 petak baru boleh letak semua duit. Okay? So, oleh sebab itu, okay, saya tulis di sini dulu 12 ni SN dia akan sama dengan 4,000 lebih. SN ini akan jadi 5,000 lebih. Okay, so 12 tu maksudnya tak cukup. Tak cukup Okay, so ini cukup. So jawapan dia 13. Okay, so 13 petak cukup untuk letakkan 5,000 dengan cara ini. Okay, guna pattern ini. So itulah jawapan dia. So kalau kamu tak pasti macam mana nak guna ketaksamaan, tadi saya cakap ketaksamaan kan. So kalau tak pasti jangan guna ketaksamaan, nanti keliru lagi. Okay. So kalau kamu nak guna ketaksamaan, cara dia macam ni saja. SN mesti lebih atau sama dengan 5,000. Lebih atau sama, lebih atau sama, lebih atau sama. Okay, macam ni, macam ni, macam ni. Okay. Pada akhirnya kita dapat N lebih besar atau sama dengan 12.29. So, oleh sebab itu kita ambil 13. Boleh buat macam inilah ketaksamaan. Kalau tak pasti sangat, tak yakin sangat, tak apalah. Buat macam warna merah tu diterima juga. Okay. So, kita tengok B pula. Jika semua petak itu diisi, hitung wang yang diisi ke dalam petak terakhir. Kita tengok berapa petak di sini 1, 2, 3, 4. 4 kali dengan 1, 2, 3, 4, 5. 20 petak ni. 4 kali 5, 20 So, kita ada 20 petak. Kita nak cari petak terakhir tu, T20. A, N tolak 1 So A ialah 1, A ialah 2, 20 tolak 1. Okay, so 2 kuasa 19. Banyak duit ni. Boleh beli satu rumah teres. Okay, so itulah dia. 524,288. Okay, so itulah dia soalan pertama. Okay, so kita tengok lagi soalan kedua. Banyak masalah di sini. Raja di bawah menunjukkan susunan segitiga sama sisi yang diperbuat daripada dawai dan dikimpau bersama apabila lebih banyak segitiga sama sisi ditambahkan. Okay, maksudnya macam ni Yang pertama tu satu segitiga sama sisi saja. Yang kedua ni ada penambahan sisi di sini sehingga kita ada 1, 2, 3, 4 segitiga sama sisi. So ini 1, ini 4. Okay, ini pula kita letak lebih banyak sisi macam ni, kita ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16. So dari sini kita tahu ini janjang geometri darab 4 dan darab 4. Okay, so kita tahu A1, A4. Okay, so itu janjang geometri kita ialah bilangan segitiga. Bilangan segitiga yang membentuk janjang geometri. Okay, so A, panjang sisi okay, kita tengok sini dulu. Segitiga sama sisi itu bersisi 12 cm. 12 cm 8 cm 4 cm. Oh, dia bagi ini. Ini satu lagi janjang geometri ya. Janjang geometri ni panjang sisi dia. Maksudnya saya guna warna hitam ah. So dia tengok ini 8. Sini sampai sini 4. Sini sampai sini sorry, ini 16. 8 16, 8, 4. Okay, so dia tengok dari aspek lain. So 16, 8, 4. Ini pun janjang geometri juga. A16, A ialah setengah. Ini pun janjang geometri ya, tapi ini panjang sisi. Panjang sisi membentuk janjang geometri. Bilangan segitiga membentuk janjang geometri juga. Okay, so kita tengok. Cari panjang sisi segitiga sama sisi bagi raja yang ke-10. Okay, so kalau dia tanya panjang sisi, kita perlu guna ini. Panjang sisi. So, caranya T10. A 10 tolak 1. 1/32. Nah, itu panjang sisi atau 0.03125 cm. Itu panjang sisi dia. Oke, dan sini pula bahagian B. Soalan dia, bilangan segitiga sama sisi bagi raja yang ke-10. Nah, bilangan segitiga ni saya sudah buat dalam warna merah semua ni. Bersama dengan ni. So kita guna itu pula. Yang warna merah tu. Okay, so kita nak cari T10. A kita 1, A kita 4. 10 tolak 1. Okay, so dari sini kita akan dapati satu soalan ni ada dua janjang geometri. Kadang-kala memang sedemikian. So kalau macam tu kita perlu tengok soalan. Kalau soalan dia panjang sisi, kita guna janjang geometri yang berwarna hitam tu. Kalau soalan dia bilangan segitiga, kita perlu guna janjang geometri yang melibatkan bilangan segitiga yang berwarna merah ni. So perlu ikut soalan. So itu bahagian yang kita perlu mengambil perhatian. Okay, so kita teruskan. Okay, so bila kita tengok ini, kita tahu
habis lah. Okay, sudah habis konsep kita. Ini macam praktis untuk sediakan diri pada soalan SPM. Okay, so okay, untuk soalan SPM ini biasanya kita perlu tahu sama ada soalan ini janjang aritmetik atau janjang geometri. Kita perlu tentukan dulu. Kadang-kala dia beritahu, contohnya ini janjang geometri, dia beritahu. Dan kadang-kala dia tak beritahu, contohnya ini, dia tak beritahu. Okay, kalau macam ni 3, 7, 11, okay, ni tambah 4, ini janjang aritmetik. Janjang aritmetik ni ada banyak keadaan juga. Kita nak guna satu sisi untuk buat janjang aritmetik atau guna perimeter untuk buat janjang aritmetik, itu ikut soalan. Ya. Contohnya saya buat inilah 3 markah. Okay. Melvin diberi seutas dawai dengan panjang 14.04 meter. Okay, nilai yang pelik ni. Okay. Dia memotong dawai itu kepada beberapa bahagian. Setiap bahagian akan dibengkokkan untuk membentuk satu segi empat sama. Raja di bawah menunjukkan 3/4 segi sama yang pertama yang dibentuk oleh Melvin. Okay. So, berapakah bilangan segi empat sama yang boleh dibentuk oleh Melvin? Okay. So, dawai kita sepanjang ini. Okay. Dalam meter. Ini dalam cm pula. So, kita perlu samakan unit kita. Kita darab 100. Darab 100 untuk tukarkan dia ke cm. So, dalam cm 1404 cm. Dia potongkan dawai tu. Yang pertama tu okay, bayangkan macam satu dawai yang sangat panjang. Dawai pertama tu berapa panjang? Okay, perimeter panjang dia lah 3, 3, 3, 3, 12. Okay, so dia potong pada salah satu tempat di sini supaya dawai kita 12 cm. Dan lepas tu dia bentukkan satu sisi segi empat sama. Yang kedua tu 7 kali 4 28 cm. Yang ketiga tu 11 kali 4 44 cm. Okay. So, kalau saya tengok ini, saya tahu juga ini pun janjang aritmetik sebab ini tambah 16. Sini sampai sini pun tambah 16. So, nak guna panjang sisi untuk buat janjang aritmetik atau nak guna perimeter untuk buat janjang aritmetik, dia bergantung kepada soalan. Soalan kita tanya, berapakah bilangan segi empat sama yang boleh dibentuk? Okay, so kita sebenarnya perlu guna perimeter. Perimeter tu kalau kita jumlahkan, kita boleh hubungkan dengan ni. Okay, so saya teruskan dari situ. A ialah 12, D kita beza sepunya 16. Jumlah kita mesti lebih kecil atau sama dengan 1404 sebab kita ada dawai sepanjang ini sahaja. Okay. Kita perlu buat segi 4 sama sisi ya, supaya panjang dawai itu tidak melebihi panjang dawai yang kita ada. So, kita selesaikan ketaksamaan ini. So, N per 2, 2A, N tolak 1, D lebih kecil daripada ini.
Dan kita selesaikan ni. Bagi 2. 12, 8, 8. 8n kuasa 2, 4n tolak. Lepas tu bagi 4. Lepas tu tekan kalkulator. Kita nak selesaikan ketaksamaan kuadratik. So kita ada 21 negatif 351. Okey, boleh faktorkan 2n tambah 27. Satu lagi n tolak 13. Nilai dia besar sikit lah. Kalau guna kalkulator senang, kalau tak guna susah sikit. Lepas tu kita selesaikan ketaksamaan dengan cara graf. 13 di sini. Kita tengok kurungan pertama dapat 13. Tengok kurungan kedua ni dapat negatif 27/2. Dan dia cakap lebih kecil daripada kosong, kita ambil bahagian bawah. Kalau dia cakap lebih besar daripada kosong, kita ambil atas, sini dan sini. Ambil kedua-dua belah ni. Okay, so kita ambil ni. Dan n kita di antara ini dengan ini. Dan kita tak boleh ambil nilai negatif. Dan kalau macam tu, kita boleh ambil 13. Sebab dia boleh sama dengan 13. So kita boleh buat 13 lah. 13 segi 4 sama. So macam tu lah. Itulah cara dia. So sampai sini dulu. Yang lain saya beri jawapan, kamu boleh cuba nanti.